Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk ke satu tajuk baru iaitu tajuk manusia. Okey. Dalam buku teks muka surat 24, anak-anak boleh rujuk dan kita boleh lihat organ pernafasan manusia yang kita akan fokuskan ada 3. Iaitu yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah trachea, yang ketiga adalah peparu. Okey. Ini adalah 3 organ penting yang kita akan pelajari dalam tajuk ini. Baik. Seperti kita tahu, manusia bernafas untuk hidup. Okey. Kalau kita tak boleh hidup kalau kita tak bernafas. Jadi, manusia ni bernafas menyedut udara masuk ke dalam peparu. Okey, udara masuk ke dalam peparu dan dia menghembus semula udara keluar daripada peparu. Jadi, peparu ini merupakan satu organ manusia tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi, peparu merupakan organ penting bagi pernafasan manusia. Jika kita dapat lihat di sini ada 2 jenis paru-paru di sebelah kanan, di sebelah kiri. Satu paru-paru yang berwarna pink tu adalah paru-paru yang sihat dan yang di sebelah kanan adalah paru-paru seorang perokok. Okey, kita ambil seorang perokok, paru-paru dia berwarna hitam. Jadi, saiz paru-paru di sebelah kiri lebih kecil berbanding saiz paru di sebelah kanan kerana jantung kita terletak di sebelah kiri. Okey, jika anak-anak boleh lihat, jantung kita terletak di sebelah kiri. Jadi disebabkan itu dia ada makan sedikit ruang. Jadi disebabkan itu saiz paru-paru di sebelah kiri lebih kecil berbanding paru-paru di sebelah kanan. Seperti yang saya cakapkan tadi, paru-paru merupakan organ di mana tempat berlakunya pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Okey. Ini adalah kawasan di mana tempat jumpanya gas karbon dioksida dan gas oksigen. Okey, mereka bertukar, oksigen masuk dan karbon dioksida pun keluar daripada paru-paru. Okey, kita lihat. Warna biru ini adalah gas oksigen dan warna merah ini adalah karbon dioksida. Okey, karbon dioksida ini dikeluarkan daripada badan. Badan kita tidak menerima karbon dioksida, jadi dia kena keluar. Okey, dia kena keluar melalui peparu, seterusnya akan keluar ke hidung. Jadi, tengok oksigen ni. Oksigen kata, saya mula masuk ke dalam peparu, saya karbon dioksida, saya dibawa keluar dari peparu. Jadi, badan kita memerlukan oksigen. Sebab itu, kita bernafas oksigen yang masuk. Dan hasilnya adalah karbon dioksida. Badan kita tak perlukan karbon dioksida ni. Jadi, dia kena singkirkan. Dia singkirkan melalui paru-paru, seterusnya ke hidung. Okey. Di sini kita dapat lihat ada 2 proses, iaitu satu proses menarik nafas dan satu lagi proses menghembus nafas. Jadi, proses menarik nafas, laluan dia, kita tarik nafas. Bila kita tarik nafas, oksigen akan masuk melalui hidung. Okey, bila masuk melalui hidung, dia akan lalu kepada trachea. Selepas trachea, dia akan masuk ke paru-paru. Okey, menarik nafas, udara ataupun gas oksigen masuk daripada hidung, dia masuk ke paru-paru, dia masuk ke trachea, ini adalah trachea, dan yang ketiga dia ada masuk ke dalam paru-paru untuk dihantar ke seluruh badan. Okey, apabila kita menghembus nafas pula, okey, jadi gas yang dihasilkan iaitu gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh badan akan masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru akan dihantar kepada trachea. Trachea dia akan menghantar ke hidung untuk disingkirkan daripada badan. Jadi proses dia terbalik. Jadi kalau menarik nafas hidung, trachea dan paru-paru, tetapi bila menghembus nafas prosesnya terbalik, iaitu daripada paru-paru, trachea dan ke hidung. Okey, bila kita lihat yang seperti mana saya cakap tadi, kita bernafas, gas oksigen akan kita sedut masuk ke dalam badan. Okey. Udara yang masuk ke dalam badan mengandungi oksigen yang sangat banyak. Okey.
oksigen akan masuk ke dalam badan, dan apabila kita nak hembus udara yang keluar mempunyai gas karbon dioksida pula yang banyak. Okey, bila kita masuk, oksigen yang paling banyak kandungan gasnya, dan bila kita keluar, gas karbon dioksida yang banyak untuk disingkirkan daripada badan. Okey, daripada di sini kita boleh baca udara yang disedut masuk mengandungi lebih oksigen berbanding dengan udara yang dihembus keluar. Dan udara dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida sebab badan kita tak perlukan karbon dioksida dan kita hembus keluar berbanding udara yang disedut masuk. Okey. Di sini awak boleh lihat pergerakan dada semasa bernafas. Okey. Cuba awak bernafas. Tarik nafas. Selepas itu apa yang awak rasa terjadi? Okey, kita boleh rasa dada kita naik. Okey, dada kita naik dan mengembang. Bila awak hembus nafas, lepaskan nafas, awak boleh nampak dan awak boleh rasa dada awak turun dan mengempis. Okey. Okey, jadi semasa kita menarik nafas, okey, ini adalah proses menarik nafas. Apa yang berlaku? Dada kita akan naik dan mengembang. Dan pada masa yang sama, udara masuk ke dalam paru-paru. Awak tarik nafas, udara masuk ke dalam paru-paru dan dada mengembang dan naik. Okey, apa terjadi bila awak menghembus nafas? Menghembus nafas yang berlaku adalah dada akan turun dan mengempis, dan pada masa yang sama, udara karbon dioksida keluar daripada paru-paru. Jadi, kita boleh cuba buat aktiviti ini. Yang pertama, di sini adalah laluan udara menarik nafas. Jadi, apa yang akan masuk dulu? Mula-mula, udara akan masuk melalui mana? Melalui hidung. Mula-mula akan melalui hidung. Yang kedua, dia akan melalui apa? Melalui trachea. Dan seterusnya, paru-paru. Betul tak? Paru-paru. Okay, ini adalah proses oksigen masuk ke dalam hidung, masuk ke trachea dan kemudiannya ke paru-paru. Okey, ini pula adalah laluan udara menghembus nafas keluar daripada badan. Mula-mula adalah terbalik daripada bernafas tadi. Okey, mula adalah paru-paru, kemudian adalah trachea dan seterusnya adalah hidung. Okey, ini adalah latihan yang kita akan bincang, yang saya nak awak buat dan akan dibincangkan. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.